Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya sekali YB TikTok di mana? Di podcast Sembang Olahraga yang dibawakan khas oleh ni dia. Macam mana pun kipas dulu. Daripada Cahaya Mata Sarawak dan juga Kesatuan Olahraga Malaysia yang khusus berbincang berkenaan dengan field and track. Kita akan menjemput semua atlet-atlet. Boleh katakan semualah juga kita akan jemput atlet-atlet negara kita, atlet lumba lari, lompat pagar, lompat galah dan macam-macam lagi. Dari mana di sini podcast Sembang Olahraga ni korang boleh tanya dan kita akan jawab segala macam soalan korang, khususnya berkenaan dengan untold story yang mungkin mereka pendam, atlet-atlet ataupun coach-coach dalam mempendam tapi nak bercerita juga pada netizen. Inilah dia podcast khas untuk anda daripada atlet-atlet negara kita. Hari ni untuk episod kali ni kita bersama dengan The Flash Woman. Sekali, The Flash Woman. Ini kelajuan dia membatasi segala-galanya lah dalam Malaysia. Okey, luar negara pun ada dia punya rekod. So, kita bersama dengan Zaidatul Husnia Zulkifli, pelari pecut wanita kebangsaan kita. Betul Betul. Ataupun lebih dikenali sebagai adik. Yap, betul. Kenapa adik? Kenapa adik? Sebab saya ada kembar. I see. So bila ada kembar, kawan-kawan semua panggil saya adik, kakak panggil Alung. So adik dengan Alung kan senang. I see. Memang kembar iras betul lah. Seiras lah juga. Tapi saya dapat tahu orang panggil adik picture. Oh, adik picture Adik picture tu apa pula? adik picture tu datangnya sebenarnya daripada nama suami adik. Kita orang biasalah dulu kan zaman bercinta. Semua nak bergabung-gabung. Yeah. Zaman-zaman WeChat dulu kan. Chat tak biasa. Faham. Okey, mungkin ramai yang di luar sana dah tahu dah siapa Zaidatul ni. Ramai juga yang mungkin tak tahu siapa Zaidatul ni. Kan? Ni. Saya tak payah introduce lah. Biar dia sendiri intro. Siapakah empunya nama atau figura Zaidatul ni sendiri? Silakan. Okay, nama saya Zaidatul Husnia binti Zulkifli. Saya berasal daripada Alostar Kedah. Saya ada dua adik-beradik iaitu kembar saya, kembar perempuan. Dan saya punya pencapaian lah. Pencapaian untuk olahraga bagi acara 100 meter, 200 meter. Cacatan peribadi saya untuk 100 meter adalah 11.56 saat. 200 meter catatan terbaik saya 23.56 saat. Sekarang umur berapa kalau tak keberatan? 31 tahun. 31 tahun. Baru Masih lagi je. ya? Baru lagi? Baru je masuk 31 tahun lah. Berapa hari bulan? 20 Ogos. 20 Ogos. Saya 10/8. 10 Ogos. Tapi saya dah 37. Ni adik-adik lagi lah 31. Okey, saya nak tanya di mana datangnya minat tiba-tiba Zaidatul nak jadi pelari pecut ataupun pelumba negara ataupun pelumba dekat track tu sendiri. Di mana datangnya minat dan di mana Zaidatul menceburi permulaan sebagai pelumba? Sebenarnya minat tu biasa-biasa je. Datangnya daripada ayah lah. Ayah ni yang banyak macam memberi dorongan lah kat saya dan juga kembar saya. Sebab ayah ni dia main macam-macam sukan. I see. Takraw dia main. Dia memang aktif lah. Dia memang sangat aktif. Takraw dia main, bola sepak dia main. Tapi sukan takraw ni dia tak bagi dulu pernah lah juga nak ceburi dalam wanita kan. tapi macam ayah cakap macam tak sopan. Ya. So tukarlah ke track and field. Zaman-zaman tu lah cakap tak sopan, sekarang dah okey dah. Sekarang so far okey kot. So tukar ke track and field, abah okey. So start bermula minat tu mula-mula daripada abah. Lepas tu terus jadi minat. Jadi kat mana, macam mana abah boleh tahu talent Zaidatul ni lumba lari? Adakah sebabkan abah kerja perambat pakai kayu Zaidatul pun macam lipat kudung ke macam mana? Tak ada lah juga sebab dulu kakak kembar saya yang start naik dulu. I see. Dia yang start menyelah dulu daripada saya. So bila dia start menyelah dulu daripada saya, dia punya bakat tu ayah nampak daripada kakak dulu. So baru adik. Sebab dulu saya ada asma. I see. So sebab tu ayah saya tak banyak pun sangat. Sikit-sikit pergi buh gas kat klinik. So macam risau jugalah masa tu. Lepas tu sekarang? bila dah terlibat dalam bidang sukan olahraga ni, dia slow-slow asma tu hilang.
I see. Sekarang dah tak ada lah. Tak ada dah, hilang. I see. Mungkin yang dekat luar sana boleh try kot. Yang mana ada asma, try lah lumba lari. Mana nak tahu ni Sebab semua saya ketentuan. kena masa time kecil. So bila lama-lama dia hilang macam tu lepas dah main sukan. I see. Sekarang 31 tahun. Dah berapa belas tahun dah menceburi bidang lumba lari ni? Ada 20 tahun kot. 20 tahun dah Sebab saya start bermula daripada umur darjah 6, 12 tahun lah. So 12 tahun tu macam pergi daerah apa semua, tapi tak ada lah serius sangat masa tu. Lepas tu makin lama makin serius lepas dah masuk sekolah sukan. Macam contohlah, katakan sekarang dah 31 menuju ke 31. Tapi as you know lah, macam sebenarnya dia ada age yang mungkin menyebabkan kita punya performance out, dah slow apa semua. 31 ni tak rasa macam performance tu slow ke untuk jadi atlet lagi? Sebenarnya bagi Zaidatul, seseorang individu tu kena ada training yang konsisten, baru kau boleh capai tahap tu. Macam Zaidatul kan, ramai yang cakap 31 macam dah perlu retire. Betul. Actually terpulang pada individu tu juga. Kalau dia rajin, kalau dia konsisten dalam latihan, insya-Allah dia boleh pergi. Tapi lepas 35 tahun tu rasanya dah boleh stop kot sebab dah masuk junior veteran kan. So memang dah agak tua lah untuk kita nak terlibat dalam bidang sukan ni. Tapi bagi Zaidatul buat masa sekarang, alhamdulillah Zaidatul masih lagi konsisten lah. I see. Sampai sekarang teruskan latihan macam biasa semua. Macam tak biasa. ada pun cheat day ke tak ada? Cheat day tu adalah weekend. Adalah. Sampaikan junior siap cakap lagi. Macam mana nak jadi macam Kak Zaidatul ni? Robot ke? 31 tahun pun masih lagi bersemangat. Lepas tu saya pun cakap lah kat junior saya, mungkin sebab saya ni sebab minat. So bila minat tu dia macam selagi saya tak dapat apa yang saya nak, selagi tu saya akan rasa macam benda tu belum enough untuk saya. Bagi seorang atlet yang banyak mewakili negeri, negara, ke luar punya kejohanan apa semua. Dan dia orang ni kalau atlet ni all the time memang busy. Betul? Betul? Dan saya dapat tahu Zaidatul dah menggenggam ijazah. Betul? Baru-baru ni ke dah lama? Tahun lepas. Tahun lepas. Macam mana nak separate masa tu untuk menggenggam ijazah lagi, belajar lagi, nak latihan lagi. Macam mana separate masa tu sendiri? Sebenarnya untuk atlet ni dia ada special case sikit lah. Macam kami masuk ke macam saya Universiti Putra Malaysia, UPM. So UPM. So bila masuk ke UPM, dia untuk atlet ni dia ada special case. Maksudnya kami boleh kurangkan kredit bagi setiap semester. Faham? So bila kami kurangkan kredit bagi setiap semester tu, kami dapat berlatih lah. Tak kisahlah di waktu pagi atau petang. Contoh dalam satu semester tu kami boleh ambil 12 kredit, 15 kredit saja. Tapi itu terpulang pada diri sendirilah. Jangan ikut kawan. Kadang ada setengah atlet ni kebanyakan bila dia dah sambung belajar, bye-bye sukan. Ya. Balance lah. Kebanyakan kawan saya banyak yang retire lepas dah sambung belajar. Dan ramai juga bila dah sukan, bye-bye akademik. Itu pun ada juga. Jadi Itu pun ada juga. membalancekan ni adalah perkara yang tak susah sangat pun dan tak mudah juga. Betul. Di pertengahan nak dengan tak nak aja. Betul. Jadi pendapat Zaidatul sendirilah kalau kita bercerita tentang atlet apa semua, education is number one. Betul? Mungkin daripada Zaidatul dah yang baru lepas menggenggam ijazah kos apa? Pendidikan jasmani dan sukan. Sport science semua. Kesihatan. Dia bukan sport science. Kita tak ada kena dengan sport science dan pendidikan jasmani sekarang PJ saja. Yes. I see. Kalau sport science tu bahagian lain dah. Kos lain dah. Sebab UPM hanya kos pendidikan jasmani dan kesihatan. I see. Jadi mungkin daripada Zaidatul sendiri boleh bagi nasihat kepada adik-adik kita yang mana sampai lupakan pelajaran ni. Tak kira lah apa bidang sekalipun kau nak join, education is number one. Bagi Zaidatul, bagi pandangan Zaidatul lah, bukan pandangan Zaidatul saja kot, orang Semua, lain pun akan kebanyakan, cakap kebanyakan. macam tu. Sebab macam Zaidatul, family Zaidatul selalu cakap, kita nak bersukan sampai bila? Kita nak guna kaki kita ni sampai bila? Betul. So nak tak nak education nombor satu. Sebab apa-apa pun boleh berlaku. Bila bersukan, kita boleh injured. Betul. Kadang injured panjang sampai 2-3 tahun. So apa kita nak buat? Betul. So education tu sangat penting sebab dia akan membantu kita untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. As a backup lah. Yes. Okay, faham. Jadi dengar tu. Ratu Pecut Negara bagi nasihat kepada korang semua, khususnya kepada adik-adik tu semua. Tak kisahlah kau jadi apa pun, atlet ke, influencer ke apa semua, education is number one. Okay.
Apa yang the best moment, best achievement sepanjang Ratu Pecut Negara? Mungkin ramai yang dekat luar sana tak tahu. Zaidatul dah pegang the best apa achievement ni? Dah pegang juara C ke, game kejohanan luar ke apa semua. Zaidatul boleh bagi tahu orang ni. Macam Zaidatul boleh katakan Zaidatul dah pernah mewakili negara untuk Zaidatul dapat World Cup ke Olimpik Rio pada tahun 2016. Zaidatul pernah mewakili Malaysia ke Commonwealth pada 2018, Asia Games pada 2018. So banyaklah achievement yang Zaidatul capai ketika tu. So mungkin saat tu kot Zaidatul start mula menempah nama lah. So ramai yang mengenali Zaidatul. So ketika tu juga kot Zaidatul rasa Zaidatul kena hard work lah untuk mengekalkan konsisten tu. Yang pasal wildcard tadi, Zaidatul pergi Olimpik Rio pakai wildcard. Sama dengan Azim yang sekarang ni, yang latest ni dekat Paris pun pakai wildcard. Jadi dah tahu dah, usahakan final. Semi final pun belum tentu tu. Betul? Tapi disebabkan wildcard. Apa perasaan dan momentum yang Zaidatul bawa yang mungkin sama dengan Fahmi yang masa tu pergi Olimpik Paris? Actually pengalaman Zaidatul dengan Azim berbeza tau. Okay. Sebab ketika Zaidatul dapat World Cup tu, Zaidatul bukan alami macam keadaan Azim. Masa tu dia stres sikit lah sebab dia akan berebut World Cup dengan Shirin, betul tak? So macam Zaidatul ni dapat World Cup sebabnya masa tu Naurash dah qualified. Bila dah qualified, mereka cakap diorang hanya beri acara World Cup ni hanya acara 100 meter untuk wanita saja. So masa tu Zaidatul tak stres macam Azim lagi. Azim awal-awal nak pergi dah stres lah. Sebab dia dah berebut dengan Shirin. Sebab masa tu kan netizen nak Shirin yang pergi. So tapi Azim dapat pilih sebab dia punya point, betul tak? So pengalaman Zaidatul dengan Azim agak berbeza sebab masa tu laman sosial mana ada sangat. Betul. 2016 Zaidatul itu pergi. yang Azim kena. Tekanan pun tak ada lagi. Betul. Kalau orang nak hentam pun masa tu kat YouTube je. Teruk saya tengok. Teruk. Serius saya cakap Azim teruk kena. Sebab sebelum tu ramai orang puji, ini harapan ni. Bila member kena macam tu, dia tak dapat senang cerita lah. Kita tak boleh downgrade macam saya cakap tadi. Teruk netizen kecam dia kau-kau. Sampaikan wildcard ni story semua meletup. Masa tu tadi apa? Sebab masa tu laman sosial pun kurang lagi. So Zaidatul pergi tiket World Cup pergi kat Rio tu pun tekanan pun kurang. So agak macam orang cakap tak stres sangat lah. Sebab masa tu Zaidatul pun bagi pengetahuan ni kan, Zaidatul pergi ke Olimpik tu pun tiada coach yang bawa. Tiada coach yang bawa. Bunyi juga. tiada coach tu sama juga yang terbaru ni jugalah ada macam badminton kan. Badminton. So sama juga. Terang Tapi masa tu alhamdulillah Zaidatul boleh pergi dengan bawa diri dengan baik. Sebab seorang kan masa tu? Seorang je. Komen-komen pun semua positif. That time. Masa tu. Nowadays itu yang macam Azim kesian. Patutnya kau support lah. Azim tu budak muda lagi. Support lah netizen. Tak kira lah apa jadi sekalipun, bagilah pengalaman, bagi yang baik, momentum supaya dia dapat kekal momentum. Apa dia penerbit? Momentum tadi dah tanya tadi. Repeat lagi belum? Okey. So dah sampai tadi tu pergi seorang, tak ada coach. Yang macam ni yang baru ni, yang tadi cerita badminton kan. Saya tak petik, awak yang petik. So makna dia challenge dia tu lagi besar tau. Bila you tak ada coach, semua bergerak sendiri. Apa yang menyebabkan you memang nak bertanding dan pengalaman you tu, nak kekalkan momentum, nak kekalkan pertandingan ni, yang pastinya aku tetap nak masuk. Pengalaman tu kadang betul lah saya cakap, pengalaman tu yang mengajar saya sampai ketika ini. Sebab pengalaman tu yang membawa saya boleh pergi lebih jauh lah. Sebab kat sana saya memang yelah kena bawa diri dah. Sama macam Azrin Nabila juga, dia pun sama juga kes macam saya juga. So banyaklah saya belajar. Sebab pergi sana bukannya saya, yelah ada kadang kalau pergi sana, kalau orang cakap kita pergi bercuti, kalau netizen tak boleh juga cakap yang asal kalah je pergi bercuti. Tak, kadang-kadang kita duduk kat perkampungan tu, kita bukannya pergi bercuti tau sebenarnya. Kita nak tak nak kita kena naik dia punya bas yang bawa kita pergi ke tempat pertandingan. Faham? So bukannya suka-suka hati boleh keluar. So daripada korang ni nak hamon atlet yang pergi bercuti semua, lebih baik kau balun pegawai bawa satu family pergi bercuti tu. Apa? Tengok dekat ni game dia.
Aku cakap tu terang kan. Abang tak terikat dengan mana-mana. Saya tak terikat mana-mana. Okey, itulah dia serba sedikit. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Datul ada satu perkara yang nak sangat dapat. Jadi Kena bagi tahu. netizen bukan netizen je, saya pun nak tahu. Dah dia atlet negara. Bila atlet negara ni sebenarnya cerita dia public figure. Bila public figure ni anything benda selagi tak menyentuh hal peribadi lah. Kita nak tahu apa yang sebenarnya Zaidatul inginkan sampai 31 tahun pun masih lagi bergelar atlet dan ratu negara. Apa yang betul-betul dia nak grab? Sebenarnya takkanlah nak bagi tahu sekarang kan. Sebenarnya Zaidatul aim Zaidatul adalah sampai SEA Games tahun depan di Thailand. So kat situ Zaidatul akan aim apa yang Zaidatul nak. I see. Nak bagi tahu secara terperinci tu tunggu SEA Games tu nanti. Sebab tu lah tahun ni macam Zaidatul try untuk konsistenkan Zaidatul punya larian. So untuk tahun depan cabaran tu lagi mencabar sebab kita tahu tahun depan banyak game overseas, especially Sukan C lah yang betul-betul Zaidatul akan target sebab Sukan C memang hujung tahun. So bila hujung tahun perjalanan tu agak jauh sikit lah. So time tu lah Zaidatul akan prepare betul-betul lah untuk Sukan C yang betul-betul apa yang Zaidatul nak kat situ. Okey, jadi maksud dia impian dia Sukan C satu. Apa yang betul-betul dia nak dapat dekat Sukan C tu nanti tunggu. Betul Zaidatul? Sebab masa tu mungkin itu last larian Zaidatul. Tapi Zaidatul dah kahwin kan? Dah kahwin dah. Macam mana Zaidatul boleh konsisten dalam latihan, dalam pertandingan selepas berkahwin? Sebab ramai orang cakap bila dah kahwin ni, dia punya performance tu agak lari sikit, tak kira lelaki ataupun perempuan. Macam mana Zaidatul boleh kekalkan konsisten dengan performance dan juga latihan? Sebenarnya dorongan suami Zaidatul juga kebetulan dia pun bekas atlet. So mudahlah untuk memahami. Dia atlet apa? Dia 400 meter berbagar. 400 berbagar. Dulu dia pernah main kebangsaan jugalah tapi tak lama pula. So bila dia yang banyak mendorong, so dia pun memahami, dia pun mudah bertolak ansur lah. Tu yang memudahkan Zaidatul untuk masih lagi kekal relevan dalam bidang track and field ni. Dan masih konsisten. Yes, yang penting masih konsisten lah sebab bukan senang tau seorang atlet tu nak konsisten. Betul. Bukan senang. Macam kita boleh tengok lah atlet-atlet sekarang sekejap naik, sekejap turun. So Zaidatul pun kadang-kadang alami benda tu. Tapi orang tak tahu kadang kita alami benda tu sebab kecederaan, sebab hal ikutlah adalah sebab kita demam peribadi lah. So orang tak tahu benda tu kenapa. Yang orang tahu nak champion je. Dia nak tahu okay first. So agak sukar sebenarnya. So nak tak nak kita kena cakap kena ada dorongan family lah yang kita boleh macam beri semangat untuk kita lah bagi Zaidatul. Sebab Zaidatul ni seorang yang 100% nak yang terbaik untuk diri Zaidatul kalau pergi competition tu. Tambah-tambah lagi mudah kalau atlet dengan atlet. Sama-sama faham skop kerja masing-masing. Zaidatul sendirilah selaku pelari pecut negara di Olimpik, kita faham saingan ni nak lawan Europe, nak lawan China, nak lawan African, sizing dia orang, kaki dia orang, pecut dia orang jauh kalau nak beza dengan kita. Tetapi Zaidatul tak adalah sebab tu tak boleh aku melawan tetap lawan, betul. Aku bagi tetap bagi, perform tetap perform. Dan masa tu juga netizen akan yang menganggap selalu cakap alah atlet Malaysia pergi Olimpik jalan-jalan, atlet Malaysia pergi Olimpik sahaja bersia-sia, atlet Malaysia pergi Olimpik bercuti. Apa perasaan Zaidatul dan apa pendapat Zaidatul? Perasaan tu memang sedih jugalah sebab yelah kita nak salahkan netizen pun tak boleh sebab dia orang tak tahu apa yang kita alami. Dia orang tahu, dia orang tengok caption tu teruk, dia orang akan hantam. Macam Zaidatul lebih fikir kalau apa yang dia orang hentam kat social media tu Zaidatul jadikan benda tu positif lah untuk Zaidatul. Pernah kena hentam? Pernah aja. Paling teruk apa Zaidatul kena? Tahu lah, sampai lupa dah, banyak sangat sampai lupa. Yang boleh menyebabkan geramnya aku bawa kereta pun terfikir. Tekanan lah. Tekanan duduk rumah pun terfikir dia punya komen. Kalau sekarang ni macam dia cakap Zaidatul tu dah boleh dah kot slow stop. Macam tu lah. So dia orang tak faham. Kadang-kadang bukan senang nak konsisten. Macam saya tu cakap tadi, bukan senang nak konsisten sebab ada setengah atlet tak kisahlah atlet
muda ke, atlet senior ke, kadang-kadang bila atlet muda, kadang-kadang atlet muda pun boleh tak konsisten. Sama juga macam atlet macam Zadatul lah, kadang-kadang Zadatul pun tak konsisten. So sama je, apa bezanya? So tapi nak marah mereka pun diorang tak tahu kan. So bagi pandangan Zadatul, benda tu is normal. Zadatul jadikan benda tu satu cabaran lah untuk Zadatul untuk training lebih hard, and Zadatul akan provekan benda tu. Itu Zadatul. Sebab Zadatul jenis macam, okay, aku takkan balas balik benda tu. Zadatul jenis yang okay, tak apa, bila kau dah cakap macam tu, okay, aku akan buat lebih baik daripada yang tu. Kita lagi nama manusia. Betul. Latihan dah latihan, perform dah perform. Kita dah bagi the best, dah all out semua. Tapi tetap tak juara. Betul. Dan mulut-mulut di luar sana akan cakap, oh, dia orang ni pergi melancong apa semua. Dia akan memberikan impak yang besar sebenarnya kepada atlet kita. Jadi dekat luar pun berhati-hatilah dalam melontarkan komen, nak bagi pendapat ke apa semua. Betul tak tu lah? Betul. Sebab kan boleh menyebabkan korang akan rasa down. Yalah, Tapi kadang masa game tu biasanya korang takkan pegang handphone ada macam kurang lah nak buka social media tu, kurang lah. Pegang phone tu pegang je, tapi nak buka macam Facebook ke ni ke kurang lah. Kita tengok, tapi kita benda tu macam Zadatul jenis macam Zadatul tengok je benda tu, tapi Zadatul ambil benda tu sebagai satu positif lah untuk Zadatul, macam lebih bersemangat lah untuk training. Kalau kita tak ambil benda tu sebagai positif, kita ambil negatif, susah juga kan. Sebab kita duk fikir, time training je kita duk fikir. Baik kita ambil benda tu positif. Betul. Oh okey, tak apa, aku kena usaha kuat lagi. Toilet jap aku buktikan. Aku proof kan. Tapi bukan semua orang boleh kuat mental tol. Betul? Jadi apa skill yang Zaitul pakai untuk kuatkan mental? Zaitul dah 20 tahun kot. Of course Zaitul banyak Pengalaman. belajar pengalaman tu. Experience. So bila itulah Zaitul macam nak putar balik masa tu, susah lah sebab Zaitul pun dah peringkat umur kan, sebab kita pun tahu PKP lagi. So benda tu yang menjejaskan jugalah orang cakap. Kalau dapat tadi cerita putar tadi tu, kalau Zaitul dapat putarkan balik masa tu, apa yang Zaitul nak ubah dalam olahraga Malaysia? Oh, of course Zaitul akan prepare yang lebih baik lah orang cakap. Prepare maksudnya Zaitul akan, yelah, sebab Zaitul pun banyak pengalaman. So itulah orang cakap, pengalaman ni yang mengajar kita untuk buat benda tu lebih baik lah orang cakap. Sebab macam Zaitul dah 20 tahun kot Zaitul dalam bidang sukan ni. So banyaklah benda yang Zaitul belajar. So bila Zaitul dah retire nanti pun Zaitul dah tahu dah apa yang Zaitul nak buat kat budak yang Zaitul akan latih nanti. Jadi apa harapan Zaitul sendirilah, mungkin dekat luar sana ataupun kerajaan ke, agensi ke, akademi ke, kelab ke ataupun sekolah ke, harapan Zaitul sendiri untuk memberikan sokongan yang padu kepada atlet-atlet baru ataupun bakal-bakal atlet negara kita. Zaitul ada harapan dan pandangan tak yang mungkin kat luar ni tengah tengok, mungkin wakil kerajaan tengah tengok, mungkin wakil KBS tengah tengok, siapa tahu Kan? jadi kalau tak ada pendapat daripada atlet tu sendiri, kalau tak ada pandangan daripada atlet tu sendiri, diorang pun susah nak ubah. Zaitul boleh cakap je, no problem. Okay, macam harapan Zaitul lah untuk, kalau kita tahulah acara track and field ni agak sukar untuk kita menang Olimpik, betul tak? Betul. So bila kita menang Olimpik, of course kita mahukan pingat, betul tak? Tapi kalau olahraga ni agak sukar untuk kita menang pingat di Sukan Olimpik. Betul. So macam harapan Zaitul lah, Zaitul sangat-sangat berharap lah kalau pihak KBS ke, MSN ke, sesiapalah yang tengok ni, macam kita tahu track and field ni menggunakan fizikal untuk kita berlari. So agak sukar untuk menang pingat di Olimpik. Betul. So bila nak menang pingat Olimpik, itu cita-cita kita, betul tak? Nak menang pingat di Olimpik supaya kita dapat pencen. Tapi track and field ni agak sukar nak menang Olimpik. So bagi Zaitul, kalau diberi orang cakap pandangan, kalau menang Asia Games ataupun Commonwealth, bagi acara olahraga tu, macam Zaitul lah, Zaitul memang mengharapkan pencen lah. Of course lah, sebab dah 20 tahun Zaitul. Siapa tak nak? 20 tahun Zaitul dah Berkhidmat lah senang cerita. berkhidmat dalam bidang sukan olahraga ni. Of course kita nakkan pencen, especially macam olahraga memang agak sukar lah kita nak menang Olimpik untuk mendapatkan pencen kan. Apa salahnya kita
menang Asia Game, pingat Asia Game ataupun Commonwealth, diberikan pencen untuk sukan olahraga. Jadi itu adalah salah satu mungkin sumber semangat kepada atlet-atlet kita juga. Kadang-kadang tu betul. bukan orang tak nak jadi atlet. Tapi bukan, begini saya cakap terus lah, ada yang 3-4 orang jugalah saya jumpa kan. Bukan orang tak nak jadi atlet ke apa semua, tapi imbuhan tu. Imbuhan. Nanti kan bila kita cakap pasal imbuhan pula, dah ramai pula kecam kita. Satu Asia ni melompat tu. Yes, memang agak sukar. So nak masuk finalist pun agak sukar, apatah lagi kita nak menang medal di Olimpik. Betul. So memang susah lah dapat pencen tu, betul tak? Betul. Macam Commonwealth sendiri ada, Commonwealth pun ada imbuhan kan? Ada imbuhan tapi bukan pencen lah. Asia Game pun ada imbuhan. Olimpik je yang ada pencen kan? Asia Game, Commonwealth semua ada imbuhan. Olimpik dia diberi keistimewaan adalah mendapat pencen lah kalau dapat medal. Kalau hang dah retire tu, hang tak fikir lah. Hang nak kerja apa? Bulan-bulan dah ada dah. Bulan-bulan hang dah ada dah. Tapi memang itu bukan harapan Zadatul je. Semua punya harapan atlet-atlet, harapan atlet-atlet kebangsaan, atlet negara kita supaya adalah pencen walaupun sedikit sebanyak dapat membantulah di hari kemudian hari selepas tak menjadi atlet. Ya, betul. Tak kat Zadatul pun mungkin kat bakat-bakat muda yang baru kan, apa salahnya kan kita mengubah sedikit supaya kita menghargai atlet-atlet yang dah lama berjuang demi negara. Macam Zadatul dah 20 tahun. So macam bila Zadatul nak stop ni pun rasa sayang, macam benda tu adalah pekerjaan untuk Zadatul. Jadi betul lah, kalau anda kata ada orang-orang atau ahli-ahli parlimen yang mendengar ni, kalau boleh lah bawa lah perkara ni ke peringkat parlimen. Kita bahas, kita bersidang apa semua, mana tahu ramai yang kata bersetuju kan. Jadi kita meletakkan satu harapan, dan harapan ni menyebabkan kita punya atlet akan datang for the next level. Jadi terima kasih kepada Zadatul. Belum lagi terima kasih, kita nak minta satu nasihat daripada Zadatul Ratu Pecut Negara kepada adik-adik ataupun atlet-atlet kita di luar sana yang baru menceburi, yang sedang menceburi, yang akan menceburi. Silakan Zadatul. Okey, kepada adik-adik di luar sana yang baru sangat ataupun dah lamalah menceburi dalam sukan olahraga ni, especially bagi acara track and field, Zadatul harap korang teruslah berusaha. Yang paling penting first, yang Zadatul selalu cakap dalam diri Zadatul adalah minat lah. So first kena ada minat. Kalau tak ada minat, korang akan buat benda tu hanya sia-sia saja. So korang akan buat benda tu otak kat tempat lain, diri je kat situ. So bagi Zadatul, kalau berusaha tu, kalau buat yang habis baik, trust the process lah orang cakap. So walaupun macam Zadatul lah, Zadatul sampai sekarang masih lagi menceburi dalam sukan ni. Sebab apa? Sebab minat. So berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah benda tu akan dapat slowly. Kepada ibu bapa pula, kalau nampak anak dah berpotensi untuk jadi pelari pecut? Kepada ibu bapa yang kat luar sana tu, kalau nampak anak berpotensi besar untuk dalam bidang sukan olahraga ni, especially dalam pecut, bagilah dia kata-kata semangat, sokong dia, beri dorongan kat dia, sebab benda tu adalah minat dan cita-cita untuk dia. So saya tu harap parents pun dapat buka mata lah untuk, bukannya kadang-kadang sukan ni yang boleh membawa anak-anak anda untuk mendapat kejayaan yang lebih baik. Kepada semua netizen dan juga rakyat Malaysia, bagi juga nasihat kepada mereka supaya jangan menang dihargai, bila kalah engkau cemuhi. Gitu. Bagi nasihat kepada mereka. Kepada netizen di luar sana, janganlah kecam adik. Tiba. Adik tak tahan. Adik mental. Stres lah. Tak adalah. Memangnya gurau-gurau. Boleh. Okey, jangan risau. Boleh. Okey. Kepada netizen kat luar sana tu, teruskanlah menyokong atlet-atlet negara. Janganlah, kalau nak kecam tu boleh kecam, tapi memberi kata-kata yang semangat. Bukan selitkanlah kata-kata semangat. Nak kecam tu janganlah kecam berlebih-lebihan, sebab kita ni seorang atlet ada perasaan. Manusia tak lari daripada kesilapan. Kadang-kadang kami berusaha tu dah habis baik dah. Kadang-kadang bukan Zadatul je, atlet-atlet lain pun bukan senang kita nak konsisten sampai ke tahap macam ni. So saya harap netizen kat luar sana faham and teruslah menyokong atlet-atlet negara.
Ya, tu dia. Serba sedikit daripada pelari pecut negara ataupun ratu pecut negara kita. So netizen ataupun rakyat Malaysia, keep support lah atlet-atlet negara kita. Kalau nak bagi pendapat tu, biarlah yang membina. Yep. Jangan downgrade kita punya atlet sendiri. Sebab dia orang baca sebenarnya, atlet-atlet negara kita baca komen-komen korang semua. Jadi kalau bayangkan kalau korang kecam mereka, dia orang ni kadang-kadang dah kalah. Lepas tu korang pula kecam, korang kutuk pula, korang hina, ada yang sampai kutuk fizikal, body shaming semua. Lagilah member tu downgrade. At least kau bagilah some input pada atlet-atlet kita. Keep support pada atlet-atlet kita. Nak kecam tu beragak-agak ataupun give a challenge lah kepada atlet kita. Okey, Zaratul, terima kasih kerana sudi datang kepada di podcast Sembang Olahraga kali ini. Sama-sama. Jadi kepada korang semua, kekalkan support anda kepada Sembang Olahraga Malaysia kita yang dibawakan khas oleh Kesatuan Olahraga Malaysia dan juga Cahaya Mata Sarawak. So lepas ni, episod lepas ni kita akan bersama dengan atlet yang mana korang tunggu. Yang paling penting korang share kita punya konten ni, korang repost kita punya konten ni dan juga save Roger kepada semua atlet-atlet tempat korang. Okey. Sehingga bertemu lagi di mana? Di podcast Sembang Olahraga. Mantap. Assalamualaikum.